Alhamdulillah bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Saya nak tanya kepada penonton-penonton yang sedang menonton kita sekarang ni, malam tadi ada tengok tak Akademi Qurra? Hari ni yang kita nak bawakan ke pentas Assalamualaikum, dua orang kita punya peserta Akademi Qurra final 2023 bersama dengan saya di pentas Assalamualaikum. Kita ucapkan selamat datang kepada Tilmiz Fahmi dan juga Tilmizah Nuraini. Tilmiz Fahmi selaku Johan Akademi Qurra 2023 dan juga Dr. Nuraini selaku Naib Johan Akademi Qurra 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih datang pagi ni. Masih semangat ya? Masih lagi ada semangat tenaga? malam tadi. Alhamdulillah. Kita bawa ke pagi. Oh, bawa ke pagi. Bawa ke pagi. Alhamdulillah. Baik, yang mana Akademi Qurra telah pun melabuhkan tirainya malam tadi dengan kemenangan yang diperoleh yang telah diterima oleh Tilmiz Fahmi dan juga Dr. Nuraini, Tilmizah Nuraini, dan sekalung tahniah kami ucapkan. Dan berdasarkan kemenangan, kita nak tanyakan kepada Fahmi dulu lah, selaku Johan Akademi Qurra 2023 ni, apa faktor yang mendorong Fahmi sendiri untuk bersemangat sehingga ke peringkat akhir, berjuang bersungguh-sungguh ni? Silakan. Faktor yang Assalamualaikum. Bagi saya faktor yang mendorong diri saya sendiri, yang pertama, saya sebagai seorang manusia, saya mesti ada target saya. Ke mana saya nak pergi? Saya ada bakat dalam Al-Quran, ke mana saya nak bawa? Jadi saya nampak diri saya memang lebih kepada Taranum daripada segi bidang suara. Saya nampak kelebihan saya di situ berbanding dengan orang lain. Mungkin orang lain ada kelebihan masing-masing, tapi saya dah nampak dan saya perlu asah lagi bakat saya ke arah Taranum. Jadi dengan platform Akademi Qurra ni, saya gunakan betul-betul untuk mendorong diri saya dengan apa yang saya nak mula-mula tu. Saya memang nak asah bakat saya sampai ke tilawah antarabangsa JAKIM. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Amin ya Rab. InsyaAllah. Baik, Tilmizah Dr. Nuraini yang menjalani kehidupan seharian sebagai seorang doktor, pakar perubatan atau pekarya dan juga suri rumah, ibu juga kepada anak, dan bukanlah satu perkara yang mudah. Saya yakin betapa pentingnya dari segi sudut pembahagian masa dan juga tanggungjawab. Tadi sebentar tadi off record kita ada kongsikan bagaimana setiap minggu tu diadakan perjumpaan secara fizikal, secara online. Kongsikan juga kepada penonton-penonton kita antara cabaran maupun liku-liku yang harus dihadapi sepanjang 8 minggu berada dalam Akademi Qurra. Silakan. Alhamdulillah, saya kira pentas Akademi Qurra ni adalah satu pengalaman yang paling mencabar dan juga menggembirakan lah dalam kehidupan saya. Kerana daripada sebenarnya untuk berada dalam program ni memerlukan pengorbanan daripada semua dalam keluarga saya, sama ada suami, ibu bapa saya, pembantu rumah saya dan juga anak-anak saya. Dan juga saya punya ketua-ketua jabatan, rakan-rakan di Pejabat Kesihatan lah. So untuk niat permulaan saya masuk ni adalah untuk sebagai satu lonjakan kepada anak-anak saya lah, terutamanya untuk mereka mendalami Al-Quran, untuk supaya mereka lebih ke depan. Anak-anak tu ada bakat, cuma dia malu-malu kan. So saya bawa diri saya untuk mereka ada semangat mendalami Al-Quran ni. So cabaran dari segi masa, memang kalau ikutkan siang tu memang tak adalah masa sangat, sebab kita bekerja kan. So kelebihan yang saya ada pada waktu malam, saya cuba gunakan waktu malam yang ada tu dengan kelas-kelas online kita lah. Kami ada kelas online selama 3 hari dan juga kelas fizikal pada Khamis dan Jumaat. So semua peserta Akademi Qurra ni sebenarnya menggunakan ke-5 hari tu untuk betul bertalaki dengan ustaz-ustazah lah. So saya rasa untuk kita bersahabat dengan Al-Quran ni memang kita perlukan pengorbanan dan kita kena mencari masa untuk Al-Quran, sebab Al-Quran takkan bukan Al-Quran yang mencari kita yang kena mencari dia. Sebab tu walaupun 24 jam yang kita ada tu, kita kena cuba mencari masa lah untuk Al-Quran. Saya ingat lagi pada malam tadi Ustaz Tarmizi ada
usik sikit doktor, yang mana dia ada bertaranum untuk pesakit-pesakit tu. Ada macam dekat hospital ke, dekat tempat kerja sendiri mungkin ada masa-masa tertentu yang diambil sedikit untuk berlatih ke? Jujur saya kata memang tak ada masa. Okey. Memang tak ada masa sebab saya sekarang ni bertugas di Pejabat Kesihatan di Arah Sepang. Kami banyak involve dengan planning lah, management klinik-klinik. So banyak masa tu penuh dengan mesyuarat, penuh dengan site visit ke klinik-klinik. Kami ada projek-projek klinik baru yang akan dilaksanakan untuk capaian masyarakat sekitar kan. So memang saya gunakan waktu kelas. Waktu kelas tu dengan Waktu tu sepenuhnya. memang itulah waktu saya. Lepas tu saya loudspeaker kan laptop tu supaya anak-anak saya boleh belajar. Okey, Dan alhamdulillah actually daripada kelas-kelas yang saya masuk tu anak saya boleh ikut. Sebenarnya saya rasa itu bukan untuk diri saya lah. Ya, betul. Untuk generasi muda kan. Peluang juga ya. Peluang. Untuk mereka juga Betul. bersama-sama belajar. Baik, Tilmiz Fahmi, malam tadi ada mention mengajar Iqra. Masih lagi Itu memang bidang saya lah. Saya merupakan aktivis di NGO Geng Haji. baik. Jadi kami mempertaruhkan kami punya masa lah sebenarnya untuk generasi-generasi muda. Terutamanya kita nak didik sebenarnya bermula daripada yang kecil lah. Bukan daripada yang kecil. Bila kita didik yang kecil, nanti yang atas ni automatically dia memang dia bagi fokus dekat situ. Betul. Yalah, orang kata yang kecil pun dah buat, kenapa yang besar tak buat? Betul dekat situ. Baik, sepanjang 8 minggu berada di Akademi Qurra ni, apa antara momen-momen ataupun pengalaman, pengisian yang tak dapat Fahmi lupakan sampai sekarang? Pengisian tu yang saya tak akan dapat lupakan, macam mana susahnya kita nak dapat ilmu dalam Akademi Qurra ni. Cabaran yang kita dapat di atas pentas tu tak sama macam orang lain dapat. Sebab tekanan, yang pertama sekali tekanan amat tinggi kerana kita tak tahu soalan tu, betul tak? Kita betul-betul tak tahu. Memang soalan tu spontan. Jadi bukan bocor, tak bocor. Jadi dia memerlukan kemahiran yang tinggi lah. Jadi kami tak berkemahiran sangat, tapi dapat mengasah kemahiran kami dalam bertaranum. Baik, tak dinafikan juga ada satu masa dan ketika tu yang mana Tilmizah Dr. Nuraini pernah berada di tangga tercorot. Dan berjaya bangkit semula. Orang kata apa, menunjukkan bukti bahawa Tilmizah Nuraini boleh berjaya sampai ke peringkat akhir. Ada tak rahsia ataupun tips yang boleh diberikan, yang boleh dikongsikan kepada kami di atas kejayaan doktor sendiri? Sebenarnya pada semasa saya berada di tangga tercorot tu, saya dalam situasi yang sangat-sangat stres. Okay. Pada masa tu saya rasa macam saya tak boleh nak saya tak pandai nak bahagi masa sebab sampai satu tahap kelas yang saya ikut tu saya rasa saya tak tahu sebab saya tak ada masa untuk berlatih. Kiranya sampai tahap pentas akademi tu saya tawakal je. So saya rasa antara kunci utama adalah kita perlukan doa dan sokongan. Betul. Daripada family, kawan-kawan rapat. Memang ramailah yang bagi sokongan pada saya, yang titipkan doa sama ada secara melalui media sosial, daripada melalui ucapan jumpa secara fizikal. Dan saya rasa sokongan daripada tim produksi Akademi Qurra sendiri. Mereka dengar luahan hati saya pada malam tu. Saya rasa ada semangatlah untuk kembali bangkit. InsyaAllah, saya rasa banyakkan doa sebenarnya. Itu yang membuatkan kita akan terus jaya lah. Masya Allah. Macam Tilmiz Fahmi sendiri, Ya, saya. expect tak untuk menang malam tadi? Saingan amat tinggi Macam kita tahu doktor pun memberi saingan yang agak kuat lah akhir-akhir ni. Kita tengok daripada minggu keberapa doktor dah perform betul. Minggu kelima sampailah habis dia bagi tekanan. Kita macam, "Woi, doktor ni memang menang ni, doktor ni memang menang, doktor memang menang." Kita punya psikologi kan. Ya, betul. Jadi apa yang saya buat, memang saya lawan balik. Alhamdulillah, yang mana terinspirasi daripada kejayaan saya, teruskan terinspirasi itu dan jangan berhenti di situ. Kalau rasa nak belajar, dah belajar tu jangan undur balik. Dah terlangkah satu kaki, kita jangan. Kita terus Kalau dah satu langkah, biar sampai 1000 langkah, beribu langkah. Sebab ilmu Al-Quran ni takkan berhenti di situ saja.
memang ambil masa yang lama, memang kena sabar dengan ilmu Al-Quran sebab kita tahu doktor, bahasa Arab ni adalah bahasa yang paling susah dalam dunia. Ada baris, ada huruf. Jadi saya ucapkan kepada mereka supaya teruskanlah belajar Al-Quran, dalami Al-Quran, fahami Al-Quran dan hiasilah Al-Quran dengan taranum. Sedapkanlah Al-Quran tu, warattilul Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil dan tertib. Kerana apabila kita baca tu mungkin dapat menarik lagi lebih ramai pendengar-pendengar untuk meminati Al-Quran. Sebab Al-Quran ni merupakan satu mukjizat yang mana lain daripada benda yang lain, lain daripada kitab yang lain, daripada Injil dan macam-macam lagi. Sebab Al-Quran ni kalau kita baca, memang akan efek dekat diri kita dengan orang sekeliling. Sehari kita tinggal Al-Quran, 10 hari Quran tinggal kita. Jadi fikir-fikirkanlah. Masya Allah, itu dia kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Tilmiz Fahmi selaku Johan Akademi Qurra 2023 dan juga Tilmizah Nuraini Naib Johan Akademi Qurra 2023. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabb. Yasir wala tu'sir rabbi tamim bi khair insya-Allah. Dan kepada anda teruskan bersama kami, kita akan jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Insya-Allah.